Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekejap Saya rasa ada kekurangan berlaku ni. Baik, nampak? Nampak Ustaz dah. Okey, baik. Okey, alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimni bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perkongsian kita daripada bab yang ke-38 bab yang ke-38 iaitu kewajipan memerintah keluarga. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Riyadhus Salihin bab yang ke-38, bab pada menyatakan kewajipan memerintah keluarga dan anak-anak yang sudah tamyiz ataupun mumayyiz, juga semua orang yang dalam lingkungan penjagaannya, supaya taat Allah Ta'ala dan melarang mereka daripada menyalahinya, yakni menyalahi Allah Ta'ala. Harus pula mendidik mereka dan mencegah mereka daripada melakukan apa-apa yang dilarang. Ini yang disebutkan tajuk yang agak panjang tapi yang mana kita nak kongsikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum tu kita tengok dulu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, kita tengok daripada teks bahasa Arab dia dulu insya-Allah sekejap. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Baik, kita ambil dulu hadis yang ke-298. 299 Hadis 299 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri as-sadaqati faj'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakh irmi biha ama alimta anna la na'kulu as-sadaqata muttafaqun alaih. وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca dulu. Allah Ta'ala berfirman, surah Taha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu dengan sembahyang dan bersabarlah atasnya. Kemudian daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Bahan bakarnya adalah para manusia dan juga batu berhala. Hadis yang ke-299, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengambil sebiji buah kurma dari kurma hasil sedekah, lalu dimasukkannya dalam mulutnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kah, kah, jijik. Asal makna kah ni macam kita lah. Kita suruh anak kita luahkan balik apa yang dimakan, ya. Lemparkan itu. Adakah engkau tidak tahu bahawasanya kita, yakni golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu tidak halal makan benda sedekah. Jadi keturunan Nabi SAW tak boleh makan benda yang disedekahkan. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa bagi kita, yakni golongan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, tidak halal makan sesuatu yang dari hasil sedekah. Baik, sabda Nabi SAW, kah, dikatakan dengan sukunnya kha. Kah, huruf kha itu disukunkan, dimatikan. Dan ada yang mengatakan pula dengan kasrahnya kha serta ditanwinkan. Maknanya dibaca dengan kakhin. Begitu. Sama ada disukunkan ataupun ditanwin baris bawah dan tanwin. Lalu menjadi kakhin. Ini adalah kata melarang kepada anak-anak dari apa yang dianggap jijik atau kotor. Al-Hasan di kala itu masih lagi kecil sebagai anak-anak. So daripada peristiwa yang berlaku ni menunjukkan bahawa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma adalah masih lagi budak waktu tu. Kenapa kita bacakan radhiyallahu anhuma? Ada soalan. Zaman sekarang kalau keturunan Nabi boleh tak terima sedekah? Baik, saya kita jawab insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada hadis yang kita kongsikan tadi ni ataupun tajuk yang kita nak bahaskan ini ialah tentang satu tajuk yang besar, iaitu ketua keluarga. Tengok dia ada kaitan dengan tajuk yang lepas berkenaan dengan tanggungjawab sebagai ketua. Dalam keluarga yang menjadi ketua adalah suami. Maka bagaimana tugasan dia ataupun apakah tanggungjawab dia? Tak lain tak bukan ialah memelihara mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang mana Allah Ta'ala melarang mereka daripada melakukannya. Siapa yang wajib maknanya berada di bawah tanggungan si suami itu ataupun ketua keluarga? Tak kiralah siapa saja, tuan-tuan, ya. Mereka yang duduk dalam rumah kita tu, dialah yang menjadi tanggungjawab kita untuk kita jaga mereka ni, jaga mereka. Arahkan mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga larang mereka daripada menyanggahi perintah Allah Subhanahu wa taala serta mendidik mereka, menghalang mereka daripada melakukan segala maksiat yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Ini maksiat maka jangan buat. Ini taat maka kena laksanakan. Dan menjadi satu tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga ialah memberi ingat kepada orang di bawah kita. Seperti mana kita telah beri ingat ataupun kita telah mengingatkan mereka tentang kesihatan, penjagaan kesihatan tubuh badan. Juga wajar kita mengingatkan mereka tentang memelihara dan juga menyihatkan roh ataupun rohani kita. Jadi bukan sahaja tengok anak kita panjat, kita kata turun takut jatuh. Kan? Anak kita main hujan, tak payah main hujan nanti takut demam. Kan? Bukan sahaja itu. Tapi dalam bab halal haram rohani, itu pun lebih-lebih lagi kena jaga. Kerana ini melibatkan apa? Tanggungjawab yang besar yang mana Allah Subhanahu wa taala akan soalkan. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 132 yang kita bacakan di awal tadi, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Sambungan dia, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan suruhlah ahli keluarga kamu mendirikan solat dan bersabarlah ke atasnya. Tengok perkataan sabar tu Allah Ta'ala tambah dengan huruf ta. Huruf ta pada asalnya huruf ta. Wastabir. Asalnya tidak ada huruf ta, dia sabar aja. Wasbir. Dalam ayat yang lain Allah sebut wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah di atas apa yang telah menimpa kamu.
Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala tambah dengan huruf ta. Tapi untuk memudahkan bacaan, huruf ta itu digantikan dengan huruf ta. Sebab dia punya makhraj tu, wastabir. Baik. Kenapa ditambah dengan huruf tersebut? Huruf ta tu ataupun huruf ta pada asalnya tu. Dikarenakan solat itu sesuatu yang sangat sukar untuk dilaksanakan oleh manusia. Dia bukan sukar pun, dia jadi malas. Bila malas, maka menjadi satu ujian yang besar, satu orang kata apa, amalan yang sangat berat untuk dilakukan. Kerana nak kena berwuduk, nak kena bersuci, nak kena tutup aurat, kena menghadap kiblat, ikut waktu yang telah ditentukan. Maka dia menjadi satu perkara yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu kata Allah, wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas solat tersebut. Kerana keberatan tadi itulah. Nak bagi tahu bahawa tanggungjawab seorang ketua keluarga ialah kena memastikan setiap orang yang berada di bawah dia itu melaksanakan ibadat solat. Kerana berat. Kerana dia punya halangan dia tu bukan macam kita bukan macam kita menghalang benda-benda lain. Dan juga kalau kita kata kerana amalan ibadat itu satu ibadat yang berat bagi orang yang tak beriman, seperti mana kita sebutkan tadi. Lalu Allah Ta'ala janjikan, la nas'aluka rizqan, kami tak minta rezeki daripada kamu. Bahkan kata Allah, nahnu narzuquk, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Orang malas nak solat sebab apa? Ganggu waktu kerja dia. Kan dia rasa kalau potong waktu kerja dia, nanti rezeki dia akan terputus. Lalu jaminan Allah, dirikan solat. Arahkan anak-anak kamu, orang-orang di bawah tanggungan kamu untuk solat. La nas'aluka rizqan, kami tak minta rezeki kat kamu pun. Bahkan kami yang bagi rezeki kepada kamu. Jadi terbalik. Kalau orang yang rasa macam solat itu akan menghalang rezeki dia, hati-hati. Sebenarnya bukan itu yang berlaku. Sebenarnya Allah yang bagi rezeki. Kamu tunaikan solat, kamu terputus kerja kamu, tak ada masalah. Sebab yang bagi rezeki itu adalah orang ataupun Tuhan yang kamu sembah. Bukan Tuhan yang kamu sembah tu kamu bagi rezeki, bukan. Jadi kena faham macam tu, barulah kita rasa tak sayang untuk tinggalkan tugasan kerja kita. Kerana apa? Kerana tanggungjawab yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan ataupun arahkan kepada kita. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah sekalian, yang dimasukkan dengan ahli keluarga kita dah sebut tadi. Anak-anak, isteri, anak laki, anak perempuan. Kalau pak cik kita duduk sekalian kita, dia pun juga. Kalau mak saudara kita duduk dengan kita, dia pun juga. Kalau mak saudara belah ayah kita duduk dengan kita, dia pun juga. Ibu kita, siapa pun yang duduk dalam rumah kita, dalam jajahan takluk kita, maka dia menjadi tanggungjawab kita. Yang duduk dalam bawah jajahan takluk kita. Dan kita kena bersabar ketika mana kita nak mengarahkan mereka melakukan kebaikan. Dan juga kita kena bersabar ketika mana untuk menghalang mereka daripada melakukan kejahatan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat tadi tu, wa'mur ahlaka bis-salah tu. Itu ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ismail alaihi salam supaya menyuruh ahli keluarga dia mendirikan solat. Dan juga ayat-ayat yang lain pun sama juga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, bukan sahaja kepada nabi sebelumnya, juga nabi sebelum tu Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua itu ada arahan yang khusus supaya ahli keluarga mereka mendirikan solat. Kerana ketua keluarga dia ada tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibawakan hadis yang kita bacakan tadi. Dibawakan hadis. Bila kita tahu tanggungjawab kita besar, maka di sana ada satu contoh bagaimana Nabi SAW menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Ketika mana Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, cucu dia, mengambil kurma yang diberikan hasil daripada sedekah. Pemberian itu dengan maksud sedekah. Maka Nabi SAW minta supaya Hasan bin Ali luahkan balik makanan itu, supaya anak itu tidak terjebak dengan dosa. Kerana
keluarga Nabi SAW adalah mereka yang dihalang oleh Allah daripada makan harta sedekah. Begitu juga ada kisah bagaimana, saya tak ingat nama sahabat tu. Nabi sampai kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Dia pun terus pergi ke rumah Nabi SAW, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masa tu Nabi menumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bagi kurma, dia nak test betul ke Muhammad ni Nabi. Maka dia pun bagi kurma. Dia kata, ya Rasulullah, ini adalah kurma, aku berikan kepada engkau sadaqatan, sebagai sedekah. Lalu dia tengok Nabi pegang kurma tu, Nabi terima dan Nabi pegang, dan Nabi SAW tak makan, Nabi bagi pada orang lain. Tengok. So itu menunjukkan bahawa Muhammad tak makan sedekah. Esok dia datang lagi, ya Rasulullah, ini buah kurma, aku nak bagi pada kamu, ya Rasulullah. Maka dia tengok je Nabi, Nabi terima buah kurma tu, dia kata kurma ni hadiyatan, sebagai hadiah. Maka Nabi SAW ambil kurma tu dan terus Nabi tunjuk depan dia, Nabi makan. Nak bagi tahu bahawa Nabi SAW tak makan buah ataupun tak makan pemberian sedekah. Dan juga keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi SAW. Kenapa? Fasadaqatu la tahillu li ali Muhammad. Kerana sedekah itu tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab mereka adalah keturunan orang-orang yang mulia. Keturunan orang-orang yang mulia. Dan tidak wajar untuk mereka memakan pemberian sedekah ataupun zakat. Pemberian yang sedekah ni ataupun zakat ni kan dia keluar daripada harta yang kotor, betul tak? Sebab tu dia namakan zakat. Zakat ni harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan harta kita. Jadi kalau kita dapat 100, kita keluarkan 2.5%. 2.5% tu adalah yang kotor. Jadi keluarga Nabi tak makan yang kotor tu. Jadi sebab tu Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata kepada bapa saudara dia, Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi kata apa? Inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya kita ni daripada keluarga Muhammad, la tahillu lana sadaqah, tidak halal bagi kita untuk makan sedekah. Innama hiya awsakhun nas, hanya senya harta tersebut daripada sakibaki kotoran. Awsakh tu wasakh, wasakh ni maknanya kotor. Sakibaki kotoran yang diberikan oleh manusia. Sebab itu tak boleh makan. Maka ini menjadi dalil bahawa ini tu apa? Ini tu maksudnya hadis yang Nabi melarang Hasan bin Ali makan tu. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menegah dan juga mengadapkan ataupun mendidik orang yang berada di bawah tanggungan dia supaya tidak menerima ataupun tidak memakan benda-benda yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu maksud dia. Boleh tuan-tuan ya? Itu maksud dia. Baik, ada soalan tadi berkenaan dengan bagaimana dengan keluarga Nabi SAW sekarang. Adakah mereka tak boleh makan harta sedekah ataupun zakat? Jawapan ringkasnya ya, tak boleh juga tuan-tuan ya. Tapi kena pastikan betul-betul lah. Adakah benar dia daripada keluarga Nabi SAW? Sebab sekarang ni orang pakai klaim banyak tuan-tuan ya. Banyak klaim ni. Kena hati-hati. Kawan saya ada nama Said. Tapi ayah dia bukan Said pun. Sayyid tu kalau dekat Malaysia ni biasanya apa? Keturunan Nabi SAW. Kalau di Arab, macam tempat kami di Yaman, kalau tahu dia keturunan Nabi, gelaran dia apa? Habib. Habib. Jadi banyak ni Habib ni. Betul ke? Ataupun kerana dia ni belajar kat Yaman dulu, belajar dekat Hadramaut, maka digelar sebagai Habib. Itu je. Jadi sampai sekarang tak boleh lah. Jadi kalau susah macam mana? Pada asalnya kena terima hadiah, cukup. Hadiah ataupun pemberian yang bukan sedekah ataupun zakat. Yang tak dibenar tu zakat ataupun sedekah. Yang lain boleh. Okey lah, sambung balik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-300, betul?
Hadis yang ke-300 daripada Abu Hafs. Okey. Wa an Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam Samillah ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ta'mati ba'd muttafaqun alaih wa tatishu taduru fi nawahi as-sahfa. Minta maaf. Baik, kita baca makna hadis ni daripada Abu Hafs iaitu Umar radhiyallahu anhu bin Abu Salamah, bukan Umar Al-Khattab. Yakni Abdullah bin Abdul Asad. Ia adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Ni anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, saya pernah berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku ketika makan berputar di seluruh penjuru piring. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku. Ni macam kita makan lantalam kan, budak. Sana ada pi sana, berambu habis. Kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anak, ya gulam, hai anak, bacalah bismillah ta'ala sebelum makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Tengok ada 3. Pertama, makan dengan baca basmalah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Dan yang seterusnya, makanlah dari makanan yang ada di dekatmu sahaja. Maka sentiasalah sedemikian itulah cara makanku sesudah itu. Maknanya kata Abu Hafs, selepas daripada tu aku makan apa yang ada dekat aku saja. Aku tak makan apa yang ada pada seluruh dulang. Seluruh dulang ini. Baik, pengarang kita ni Syekh minta maaf, Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia membawakan hadis daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, yang mana Abi Salamah ni adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia anak tiri Nabi? Sebab dia adalah anak lelaki kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dulunya dia kahwin dengan Abu Salamah kan. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia sebab kesan daripada kecederaan peperangan Badar ataupun peperangan Uhud. Saya tak ingatlah tuan-tuan. Kalau saya salah tolong betulkan ya. Peperangan Badar ataupun peperangan Uhud. Cedera teruk sehingga dia sakit selama lebih kurang sebulan. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Selepas pada itu, ramai di kalangan para sahabat yang nak masuk Minang Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni cinta dia kepada Abu Salamah sangat kuat. Kalau nak kata cerita Hindustan tu kuat cinta, dia tak boleh lawan lah cinta Ummu Salamah. Sayang dia pada Abu Salamah sangat kuat. Sehingga kan Abu Bakar masuk Minang dia tolak, Umar masuk Minang dia tolak, siapa lagi masuk Minang, ramai masuk Minang dia tolak. Sehingga kan Nabi sekali lagi kirimkan Abu Bakar, kalau tak salah Abu Bakar dikirimkan oleh Nabi untuk pergi sekali lagi menemui Ummu Salamah. Bila datang sekali lagi Abu Bakar, Ummu Salamah ingat Abu Bakar nak masuk Minang dia. Dia katakan aku dah tolak dia dah, lebih kurang je lah. Kan aku dah tolak, mai buat apa lagi? Tengok-tengok, Abu Bakar kata aku datang bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar macam tu tuan-tuan, ini raja lah, raja yang datang ataupun wakil raja yang datang masuk Minang. Terus Ummu Salamah terima pinangan tersebut dan berkahwinlah Nabi dengan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni bila mana suami dia meninggal dunia, dia membacakan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Engkau berikan ganjaran pahala kepada aku di atas musibah yang menimpa aku, dan Engkau kurniakan kepada aku, gantikan untuk aku sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah Engkau ambil. Maka Allah Ta'ala gantikan kepada Ummu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita hirau kalau kita ada kehilangan benda, kehilangan barang. Kita kena ingat bahawa sebenarnya Allah Ta'ala nak gantikan untuk kita sesuatu yang lebih
yang lebih baik. Kadang-kadang kita rasa macam baik dah apa yang kita ada ni. Rupa-rupanya ada yang lebih baik. Dulu saya teringat ustaz saya, rumah terbakar tuan-tuan. Duduk sampai 20 tahun, lebih kurang 20 tahun dah. Dekat-dekat 20 tahun dah duduk rumah tu. Banyaklah barang-barang yang tersimpan. Tiba-tiba satu hari bulan Ramadan, kami tengah rehat-rehat lepas solat Zuhur. Rumah terbakar, rumah ustaz terbakar. Habis kita ni pakat tolong-tolong padam lah. Tak lama selepas itu, pakat-pakat orang, ustaz, tok guru tuan-tuan, bila tahu kata rumah ustaz terbakar, pakat-pakat buat kutipan dana collection. Dan akhirnya, hasil daripada kutipan tu, dibina rumah yang baru, yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih orang Indonesia kata apa, gedek daripada yang lepas. Tengok, Allah Ta'ala nak ganti. Tapi cara Allah Ta'ala nak ganti tu, Allah Ta'ala ambil dulu yang lama. Kan itu masuk ganti. Ambil yang lama dulu, lepas tu baru ganti yang baru. Payah nak bagi dua-dua ni kan. Takut bagi dua-dua nanti tak tahu nak guna mana satu. Ambil satu, rupanya ada ganti baru tuan-tuan. Begitulah harta kita. Kalau kita kehilangan sesuatu, jangan risau. Kita sedih, tetap sedih. Siapa yang tetap sedih? Sedih. Tapi kita berdoa lah pada Allah SWT. Saya itu rumah banjir, sedih. Kawan-kawan rumah banjir, sedih. Semua sedih. Kan? Tapi rupa-rupanya dalam kesedihan tu, Allah SWT ganti yang lebih baik daripada itu. Kan, baju-baju yang lama tak guna tu, rupa-rupanya masa banjir kita buang baju tu. Baju yang dah lama tak guna. Jubah kita, kain kita, saya simpan jubah dalam satu tong. Kan, lama. Beli pun jubah-jubah tu, beli yang bandel-bandel. Simpan dalam tong, isteri saya simpan. Kan, bila banjir semua saya buang. Ada seorang tuan haji ni, ni kalau ada kat dalam ni. Dia hadiahkan kepada saya jubah-jubah daripada Mekah. Dia beli, dia pakai sekali dua. Lepas tu cantik pula dia punya saiz dengan saya. Semua yang saya pakai tu mahal-mahal lah. Nak harap saya beli tak ada lah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu kata Allah Ta'ala ganti. Baik, patah balik pada cerita Ummu Salamah yang kita sebutkan tadi. Dia ada anak, bila Nabi kahwin dengan dia, anak itu jadi anak tiri Nabi. Ketika waktu makan, dia makan macam kita sebut tadi lah. Pergi sana-sana, pergi sini tangan dia. Rabah sana, rabah sini, ambil sana, ambil sini, cedok sana, cedok sini. Nabi SAW kata, ya gulam, wahai budak. Gulam ni budak ataupun anak lah bahasa lembut kita kan. Makan, samillah, baca bismillah. Makan apa yang ada dengan tangan kamu dan apa yang ada di sisi kamu. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah. Daripada situ, kita faham dengan hadis Nabi ni, Nabi nak tegur 3 benda. 3 poin penting ya. Yang pertama, baca basmalah. Yang pertama, baca basmalah. Kerana apabila kita makan tanpa kita membaca basmalah, maka kita sebenarnya makan dengan syaitan. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dan syaitan akan join kita waktu kita makan. Syaitan akan menyertai kita waktu kita makan. Lalu dalam hadis yang kita kongsikan ini, Nabi sebut samillah, baca sebutlah nama Allah. Macam tu lebih kurang, sebutlah nama Allah. Jadi ulama berpandangan, kalau kita makan, kita baca bismillah, memadai ke tidak? Memadai. Memadai. Tapi biasa memadai waktu kita betul-betul lapar. Bismillah, terus. Tapi kalau boleh-boleh lagi perut ni tahan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, sempat lagi baca doa. Tapi kalau rasa tak tahan, bismillah pun memadai. Lalu kata ulama, kalau kita nak tambah Ar-Rahmanir-Rahim, tafaddal, silakan. Sebab bila kita makan, makanan ataupun rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu tanda sayangnya Allah pada kita. Maka wajarlah kita sambung dengan nama Allah, sambung yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kerana bertepatan dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah pada kita. Sebab itu dalam surah An-Naml, ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nak baca bismillah, dengan bismillah saja pun okey, tambah dengan ar-Rahmanir Rahim pun okey.
dan itu juga bertepatan dengan bacaan kita untuk ayat-ayat Al-Quran. Baik kita baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab penyembelihan ni, kita nak sembelih ni korban ni tak lama ni, lebih kurang 10 hari bulan Zulhijjah insya-Allah. Sekarang dah berapa Zulqa'dah dah? Sekarang dah 29 Zulqa'dah. Esok mungkin masuk 1 Zulhijjah kan? Esok masuk 1 Zulhijjah. Siapa yang buat korban disunatkan jangan potong kuku, jangan potong rambut, apa bahagian itulah. Okey. Baik. So nak hari terakhir untuk ikut sunnah hari inilah kita potong, bagi pendek cantik semua. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab penyembelihan kita wajib baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ataupun menyebut nama Allah. Allah. Sama ada Allah, Allahu Akbar, ataupun apa jugalah nama Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan jangan makan makanan yang disembelih ataupun binatang yang sembelih yang tidak menyebut nama Allah. Lam yudhkar ismullah, yang tidak disebut nama Allah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan ibu ayah sekalian, dalam mazhab kita Syafi'i, membaca basmalah itu bukanlah menjadi satu syarat sah sembelih. Hanya digalakkan sangat-sangat. Kalau tak baca basmalah nak buat macam mana? Memadai dengan kita waktu nak makan kita baca bismillah. Ada seorang sahabat beritahu, ya Rasulullah, ada orang bagi kat kami binatang yang telah disembelih. Daging yang telah dikurniakan kepada kami itu, dihadiahkan kepada kami itu. Kami tak pasti adakah waktu dia sembelih tu baca basmalah ke tidak. Tak pasti. Jadi kami ragu-ragu nak makan. Maka Nabi SAW kata, tak apa. Cukuplah kamu waktu nak makan kamu baca bismillah. Baiklah, mazhab kita ni menjadi satu yang tersangat dituntut untuk kita baca basmalah. Yang paling penting, kalau tak baca basmalah pun, sembelihan kita itu niat kena betul. Yakni kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sembelih baca basmalah sekalipun, tapi niat dia sembelih itu untuk roh, untuk berhala, untuk tok wali, contoh, maka tetap binatang sembelihan itu tidak boleh dijamak. Walaupun diulang-ulang nama Allah banyak kali. Allahu Akbar, tapi niat dia sembelih tu nak bagi hadiah kepada roh hantu pocong mana, tak tahu. Itu tetap tak boleh dimakan. Tapi kalau dia tak baca basmalah, kerana mungkin terlupa ataupun begini, tapi sembelihan itu kerana Allah, maka dipersilakan makan. Cuma sunat sangat kita baca basmalah lah waktu nak makan tu. Baik tuan-tuan. Jadi ketika mana nak sembelih, kalau kita nak baca basmalah sekalipun, tidak wajar, sebagian ulama kata tak wajar kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak wajar baca Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab apa? Sebab waktu kita nak sembelih, kita nak, istilahnya nak membunuh lah tuan-tuan, nak bagi mati. Kalau kita baca Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, seolah-olah dia kontra dengan kerja buat kita. Kamu nak sembelih, tapi kamu kata Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab itu sebagian ulama kata kita baca bismillah pun dah cukup, ataupun Allahu Akbar pun dah memadai, tanpa sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua daripada hadis kita tadi, Nabi sebut kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa arahan Nabi ini satu arahan yang wajib. Amrun ala sabilil wujub. Satu arahan yang menunjukkan arahan yang wajib kita ikut. Bermakna apa? Bermakna haram kita makan dengan tangan kiri. Haram. Berdosa. Makan, minum, tangan kiri tak boleh. Nak berdiri tu bolehlah nak dikhilafkan lagi. Tapi kalau dengan tangan kiri ni jam tuan-tuan. Walaupun ada hadis yang menyebutkan la tashrabanna ahadukum qa'imah atau kama qala alaihi wasallam. Jangan sesekali kamu minum dalam keadaan berdiri. Walaupun ada hadis begitu, tapi masih lagi khilaf. Dalam bab makan tangan kanan, ini satu amaran yang menunjukkan bahawa ianya wajib diikuti. Jadi kena hati-hatilah. Nak minum tangan kanan, nak makan tangan kanan. Jadi sebab arahan Nabi tu
tanda kata Nabi bagi arahan yang wajib kita ikut. Sebab siapa yang makan tangan kiri, dia seolah-olah mengikut telunjuk syaitan. Bila ikut telunjuk syaitan, ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah An-Nur ayat 21. Tengok surah An-Nur ayat 21 Surah An-Nur ayat 21. Okey, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu turuti perangai ataupun jejak langkah syaitan. Barang siapa yang menuruti jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu apa kerja buat dia? Dia hanya menyuruh kepada benda-benda yang tak baik dan juga mungkar semata-mata. Maka kena hati-hati. Sebab syaitan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata syaitan makan dengan tangan kiri. Syaitan lebih suka dengan tangan kiri berbanding tangan kanan. Sebab itu bukan saja syaitan, tuan-tuan. Cuba tengok pengikut-pengikut syaitan. Siapa pengikut syaitan? Orang-orang kafir lah. Dia makan dengan tangan kiri. Makan chopstick ke? Tak percaya. Tak payah tunggu chopstick lah, tuan-tuan. Tengok sahabat-sahabat kita yang bukan Islam lah. Pergi dekat kedai-kedai makan. Kalau dia orang pergi tengok. Dia akan makan dengan tangan kiri. Tak tahu sebab apa. Saya pun tak tahu sebab apa. Adakah sebab dia memang bila makan mesti tangan kiri? Wallahualam. Ataupun dia jenis kidal? Takkan semua kidal kan? Ataupun disebabkan mungkin pada dia garfu pegang tangan kiri, sudu pegang tangan kanan. Tapi tak boleh juga, sebab memang kadang-kadang bila dia makan nasi lemak pun dia makan dengan tangan kiri pakai sudu. Kan contoh. Jadi maknanya apa? Menjadi kebiasaan syaitan dan juga pengikut-pengikut syaitan makan dengan tangan kiri. Termasuklah juga di kalangan orang-orang Islam. Orang Islam kita ni, contoh kalau kita pergi kedai yang kedai chopstick ke, kedai yang makan makanan barat ni, ala barat ni, orang panggil apa? Western. Kan tengok cara dia makan, western food. Tengok cara dia makan. Dia pegang pisau tangan kanan, dia cucuk tangan kiri, dia jolok masuk tangan kiri. Dia kata tak biasalah saya potong dengan tangan kiri. Kan pisau depan tangan kanan kan. Sebab bila makan western ni, dia bakal bagi pisau dengan garpu je kan. Sebenarnya boleh diubah. Boleh diubah. Apa masalahnya? Belajarlah macam mana kita belajar buat sesuatu yang kita tak tahu sebelum ni. Kita usahalah. Kerana nak mengikut arahan ataupun sunnah Nabi SAW. Tapi tak nak ikut sunnah barat. Barat sebab malulah orang makan western pegang pisau tangan kanan lah, dia kata. Kan garpu pegang tangan kiri. Kenapa dengan you ni? Dia marah kan? Dia marah. Sebab tak ikut sunnah barat. Walhal sunnah Nabi lebih aula banyak berbanding dengan sunnah barat. Orang bukan Islam. Sunnah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang ikut jejak langkah syaitan, dia sebenarnya syaitan menyuruh kita melakukan kemungkaran. Di antara kemungkaran yang dia suka, tengok dia kata. Geng-geng dia ikut aku ni. Dia kata kecil je, makan dengan tangan kiri je pun, takkanlah besar sangat. Ya salam. Bermula daripada yang kecil lah, nanti dia akan bawa kepada benda yang besar. Sebab itu saya tak tahulah ustaz ataupun tuan-tuan ibu ayah sekalian, masing-masing kita yang mendidik. Kita bila masuk rumah, didik anak-anak kita masuk dengan kaki kanan. Didik anak-anak kita bagi salam. Assalamualaikum masuk rumah. Tutup pintu. Didik mereka dengan ketika mana menutup pintu, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah yang Nabi ajar. Semua sunnah Nabi ajar. Masuk tandas, kaki kiri. Keluar tandas, kaki kanan. Itu benda simple. Kalau kita tak ajar mereka daripada kecil, mereka akan jadi sukar untuk ikut. Apalah, poyo lah. Dulu masa kecil tak nak suruh. Jadi macam bapak aku, anakku Syazali. Kan? Besar baru nak cakap banyak. Kecil dulu
Tak nak tegur. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Lalu orang kata, macam mana nak makan dengan, nak minum dengan tangan kiri? Aku makan nasi tangan kanan, kotor. Takkan nak pegang cawan tangan kanan? Pegang gelas tangan kanan? Kotor nanti. Ni kotor ni. Macam mana? Dia kata apa? Daripada kita kotor ikut syaitan, lebih baik kita kotorkan gelas kita yang boleh dibasuh. Simple je. Apa masalah? Kotor lah. Tak apa, ada masalah. Kan kotor. Memang nanti kita nak basuh pun cawan tu. Kan? Jadi tak apa pegang. Lalu orang kata, tak apa, pegang tangan kiri, tolak tangan kanan. Macam mana tu nak ikut? Kalau saya 50-50 lah tuan-tuan. Kalau terdesak sangat lah. Kalau memang cawan tu tak boleh nak dikotorkan, memang tak boleh. Kalau kotor nanti dia ada masalah besar kat situ. Okeylah, bagilah rukhsah sikit, peganglah. Tapi ringankan pegangan tangan kiri, tolak banyak sikit dengan tangan kanan. Seolah-olah tangan kanan itu yang berfungsi. Tangan kiri itu sebagai pemegang saja. Ataupun tempat kita gantung saja. Yang paling penting kanan tu lebih banyak fungsi. Tapi itu 50-50 lah. Yang terbaiknya, terus tangan kanan. Apa masalah? Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Pegang je tuan-tuan. Jadi itu yang diajarkan. Sebab itu kata ulama, kecuali kalau ada darurat yang sangat besar menghalang seorang tu daripada pegang tangan kanan. Contohnya apa? Dia cacat. Cacat cerita lain lah. Ini semua sempurna. Okey tuan-tuan Baik. Seterusnya. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Yang Nabi SAW nak ajarkan kita. Kalau ada soalan, ada perbincangan, kejap lagi kita buka ruang sikit lah. Jadi fikir-fikirlah kalau ada apa nak kongsikan. Cerita ke. Okey. Baik, yang ketiga. Adab yang ketiga Nabi sebut, kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di sekitarmu. Iaitu, jangan kamu makan kecuali apa yang ada di sisi kamu saja. Jangan makan yang ada pada orang lain. Nak ambil, ni ayam. Sana peha, ambil yang peha lah. Ini ayam juga, tapi ni dada. Dia tak suka dada, dia suka peha. Ambil. Jangan makan yang apa yang ada dekat sisi. Kecuali kalau makanan kita tu menunya berbeza-beza. Okeylah. Contoh, kita ada apa? Contoh dekat kita ada lauk ikan, sana ada lauk ayam, kemudian jauh sikit ada daging masak tok, rendang tok ke apa kan. Kemudian ada sayur apa semua, ulam semua. Itu semua jauh-jauh. Okey, dalam agama kita tak apa. Sebab ulam apa semua jauh. Daging semua jauh. Yang ada kat aku ni ikan. Aku tanya nak makan daging. Tak apa, masa tu boleh jangkau sebelah. Tapi kalau semua sama, yang dekat kita saja. Dengan dekat kita saja. Sebab pernah berlaku dalam peristiwa Nabi SAW bersama dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ni siapa pula? Anas bin Malik ni adalah khadam pembantu Nabi SAW. Sahabat Nabi dan juga dia membantu Nabi sepanjang 10 tahun. Saya mungkin pernah cerita dengan perempuan semua dekat surau, dekat Masjid Al-Huda dulu. Kisah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Baik, dia kata aku makan dengan Nabi SAW. Fakana yatatabba'u Nabi SAW yatatabba'u ad-dabba'u min hawalil qas'ah. Nabi pulun duk ligan. Bahasa kita ni yatatabba' ni macam mengejar. Dabba' ni apa dia? Labu. Labu tu Nabi suka labu. Tak tahu lah labu masak apa, saya tak tahu lah orang Arab suka masak apa tuan-tuan. Labu ni kan. Nabi dalam tu, walaupun labu tu duduk kat sana, Nabi ambil kau. Dan tangan Nabi tu seolah macam menjangkau, melanggar banyak ruang. Dikarenakan labu itu satu menu yang tidak berada berhampiran Nabi, maka Nabi makan walaupun dia duduk jauh, Nabi ambil juga. Tapi kalau kata labu tu memang duduk dekat Nabi, kat sana pun labu, sini pun labu, sana pun ayam, sini pun ayam, sana pun daging, sini pun daging, maka puluh hadapan kita sudah. Sebab sama. Tapi kalau tak sama, tak apa. Macam budak-budak asrama hari ni, contoh macam Puan Maryam, Mak Tafiz kan, mungkin anak-anak baca, anak-anak baca pula, anak-anak makan dalam talam dulang kan, contohlah, saya tak pastilah. Mungkin dia makan dalam dulang tu, dia ayam tu letak seketul sebelah kan, separuh, potong ayam dua, separuh.
Jadi ayam tu kadang-kadang budak tarik, dia cobek-cobek, tarik sampai kat dia. Orang belah sana ambil balik, tarik. Dia tarik. Jadi masa tu tak apa, sebab benda tu satu je. Tapi kalau dah dipotong cantik, itu pun sama semua makan yang ada sebelah saja. Jangan sampai kita pergi kepada yang sebelah lain. Jadi daripada hadis yang kita kongsikan ini, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, menunjukkan bagaimana Nabi SAW mendidik orang bawahan Nabi, mereka yang berada bawah Nabi, supaya makan mengikut ataupun hidup secara bersyariat. Mudah sebut ya, hidup secara bersyariat. Jangan melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada perkara yang kecil. Dan kita kena ajar orang yang berada bawah tanggungan kita ni daripada dia kecil lagi. Daripada kecil. Bak kata orang Melayu apa dia? Rebung daripada apa? Rebungnya apa? Lenturlah buluh dari lenturlah buluh. Sila. Apa dia? Lenturlah buluh daripada rebungnya. Betul cikgu tak dengar lah cikgu. Cikgu Mulyani apa? Silakan dengar. Tak dengar. Apa masalah, mungkin tak cucuk elok. Lenturlah. Saya pun tak. Buluh dia. Lenturlah rebung sebelum jadi buluh. Itu senang. Daripada kecil lagi lah kena. Sebab apa? Bila dia besar, dia dah payah nak ikut lah. Senang sebut macam tu. Dan budak-budak ni dia akan tangkap apa yang berlaku depan dia. Cucu tuan-tuan perempuan semua cucu tak main lah sebut anak ni, tak ada lah. Semua main dengan cucu jadi tengok cucu akan tengok atuk buat apa. Saya dalam kecil-kecil saya suka tengok opah saya, almarhumah opah saya, dia suka duduk atas tikar sejadah. Lepas sembahyang duduk atas tikar sejadah, dia baca zikir-zikir dia. Dan saya ingat, dan dia mendidik kita sebenarnya lepas solat jangan terus bangun. Duduk dulu berzikir, baca Quran. Dan kita dapat rakam benda tu. Benda walaupun kita kecil dulu semayang pun tak, budak-budak bangun pagi-pagi tengok opah tengah duduk atas tikar sejadah kan. Tok Wan kita bangun pukul 5 pagi. Kan? Pukul 5 pagi. Tengok jam pukul 5 dia dah bangun dah. Jadi tengok, itu didikan yang menyebabkan terkesan. Tengok opah kita bangun pukul apa, tok kita bangun pukul apa kan, waktu dia kecil. Tapi bila dah besar kan, dia tak mau makan lah. Itu cerita anakku Sazali kita sebut di awal tadi tu. Maka kata kata ulama wa man ittaqallah fi auladih ittaqallah fihi. Barang siapa yang memberi ingat kepada anak-anak dia supaya bertakwa waktu mereka masih lagi kecil, nescaya nanti mereka akan bertakwa kepada Allah hasil didikan kita. Wa man dayya'a haqqa auladihi dayya'u haqqahu idza ihtaja ilayhim. Barang siapa yang mengabaikan pendidikan terhadap anak-anaknya waktu mereka kecil, pasti nanti mereka ni bila dah besar nanti akan mengabaikan hak dan juga keperluan kita ketika mana kita memerlukan mereka. Tengok kita didik dia takut pada Allah, semayang, jom semayang. Masjid yang lelaki mesti pergi masjid kan. Saya kadang-kadang lambat tapi anak-anak saya yang kecil ni, yang sulung duduk asrama, yang lelaki 2 orang ni darjah 4 dengan darjah 1 pergi masjid. Hampa pergi masjid. Walaupun kadang saya lambat pada dia orang lagi cepat kan. Tapi tak apalah, kita didik dulu supaya dia kenal masjid. Nanti bila dia dah besar, yalah anak-anak ni dia akan ada fasa dia nak liak sikit pergi masjid kan, dia tak mau. Tapi bila sekali dalam hidup dia dah kenal masjid, tahu imam duduk kat mana, tahu mihrab kat mana, tahu bilik Tok Bilal kat mana, dia tahu orang nak azan, nanti dia akan rakam. Oh, sini dia dah kenal masjid. Tapi daripada kecil dia tak kenal masjid, nanti bila besar, masa nak menikah baru nak pergi jumpa Tok Imam minta tanda tangan, waktu tu dia jadi janggal, canggung. Nak jumpa Tok Imam pun segan, nak minta tanda tangan untuk menikah pun segan. Macam-macam lah halangan dia. Sebab tu kena didik daripada kecil. Dan dia akan menjadikan kita ni kerja kita lebih mudah. Waktu kita tua nanti kerja kita lebih mudah kerana
mereka yang berada bawah tanggungan kita tu, mereka itulah sudah pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hasil didikan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa-apa nak tanya ke? Nak kongsikan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Haji Idris. Masya-Allah. Alhamdulillah. Khair. Khair. Ustaz, tanya sikit. Ini bab penyembelihan. Dua perkara bermasalah sikit lah. Ya, silakan. Pertama, saya fahamkan orang Kristian ni, bahagian ortodok. Yang ortodok ni mana dia masih mengikut amalan lama dan difahamkan dia penyembelihan dia, kita kata dia punya asal kabut kita makan. Adakah kebenaran itu tentu? Yang kedua tentang bab memburu. Kita tembak, kadang-kadang tembak tu dah mati. Ada tu anjing kita ambil, burung ataupun apa-apa binatang yang kita tembak dari buru tadi, dia bawa ke kita. Adakah najis tu jadi bermasalah sebab kita nak menyembelih kemudian? Boleh Ustaz uraikan sikit sebanyak mungkin Ustaz? Okey, ringkas. Berkenaan dengan soalan Tuan Haji tu tentang sembelihan orang kafir di kalangan ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Nasrani dan juga Yahudi. Itu dibenarkan untuk kita makan. Dan orang kata hari ni orang Kristian masih lagi Kristian yang betul ke Kristian tak betul? Mana ada Kristian? Yang ortodok lah, yang sekarang ni tak ada pakai. Dia banyak dah tambah banyak cabang tu. Okey, tak apa. Yang maksud saya dulu masih macam contoh saya tengok macam orang Yahudi, ada yang masih ortodok lagi. Ya. Yahudi ni pecahan dia banyak kan. Jadi ada yang ortodok. Jadi ada kita boleh makan tidak? Kadang-kadang kita pergi ikut jemaah dia, kita meraihkan dia, kadang-kadang dia pergi kita makan. Kita tahu dia ni ortodok. Boleh tak kita makan dia? Kelebihan dia. Boleh, tak ada masalah. Makan je lah. Hatta kalau tak ortodok pun, macam mana kita nak declare dia ni ortodok ke tidak? Boleh je, tak ada masalah. Sebab tu dalam bab ni ulama' masih lagi memberikan ruang yang luas. Asalkan dia Kristian, boleh kita makan dia punya sembelihan. Asalkan dia ini, tapi kena ikut cara yang telah ditetapkan lah. Dia dalam bab binatang sembelihan ni ada satu orang yang sembelih, binatang yang disembelih, tempat yang disembelih, alat yang digunakan untuk sembelih. Ingat orang yang menyembelih, binatang yang disembelih, alat yang digunakan untuk sembelih, dan di mana tempat disembelih tu. Sembelih kat leher ke, kadang dia perut tikam bagi mati. Jadi 4 ni kena pegang, tengok. Kalau kena pada 4 ni, okey. Tempat sembelih dekat leher. Binatang sembelih binatang yang halal. Alat yang digunakan untuk sembelih ialah pisau yang tajam, betul? Kemudian orang penyembelih tu siapa? Penyembelih kita ni adalah orang Islam. Pertama orang Islam lah. Kalau tak ada orang Islam pun ada orang Kristian, dia ikut cara sembelih macam kita tadi ni, okey, boleh. Kristian ataupun Yahudi. Jadi sebagai ulama' macam Tuan Haji mungkin berpegang dengan ortodok saja. Tapi sebagai ulama' kata tak semesti ortodok. Katolik pun boleh, Protestan pun boleh, asalkan dia Kristian. Kan? Begitu juga dengan Yahudi. Ada Yahudi ortodok, ada Yahudi Zionis sekarang ni. Yahudi Zionis yang duduk dekat Palestin tu kan. Jadi asalkan dia Yahudi dan juga Nasrani, mereka itu digelar oleh Ahlul Kitab. Maka boleh kita makan sembelihan mereka. Tak ada masalah. Hatta sebahagian ulama', contoh macam Syekh Rashid Ridha dan juga Allahumma salli ala Muhammad, saya tak ingat seorang lagi tu. Ini dia lagi berlonggar sikit lah. Dia kata sembelihan orang Majusi dan juga orang Buddha pun boleh makan. Tapi ini pandangan yang agak ni sikit lah, jauh sikit lah. Okey. Jarak sikit lah. Walaupun ada yang kata macam tu, tapi kita tak payah pakai, tak apa kan. Kita ambil yang kita rasa senang lah. Okey, kemudian soalan Tuan Haji berkenaan yang kedua. Boleh aja menjawab tak soalan tu? InsyaAllah. Setakat ni boleh lah. Okay. Mana pada dasarnya usaha murai tadi, mana walaupun dia ni ortodok, jadi dia ni Kristian ataupun dia ni orang agama lain lah, agama tu. Jadi kita boleh makan penyembelihan dia. Syarat dia 3 perkara adalah soal tajam, binatang tu macam mana. Ini perkara yang 3 perkara ni. Itu insyaAllah. Okey. Baik ya.
Okey, soalan kedua berkenaan dengan binatang buruan. Binatang buruan ni, kalau kita nak pergi berburu, contoh macam anjing. Anjing boleh kita makan binatang buruan ni, hasil buruan. Contoh kita minta dia berburu kijang, contoh kan. Kijang yang ditangkap oleh anjing yang kita suruh dia berburu tu, kita boleh makan kijang tu, tak ada masalah. Makan je. Walaupun tak sempat nak sembelih. Mana kau dia gigit sampai mati-mati kan. Tapi dengan syarat, apa dia syarat dia? Binatang yang kita nak suruh dia pergi berburu tu, dia mesti binatang yang terlatih. Dia bukan mana-mana binatang yang kadang dia jumpa mana-mana anjing hak jenis liang tu, dia suruh dia pilih kan. Tak boleh. Dia mesti binatang anjing yang kita itu memang sudah dibela dan juga dilatih untuk menjadi pemburu. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita melepaskan anjing tu, kita kena pastikan kita dah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pergi. Dia pun pergi. Itu yang kedua. So maknanya kita mewakilkan kepada dia lah untuk baca bismillah, walaupun kita tak ada dia baca bismillah kan. Baik, yang ketiga, ketika mana dia bawa balik binatang buruan tu tidak dimakan oleh dia walaupun sedikit. Nak? Contoh dia pun lepas berburu, dia pun tengok clear ni, tuan aku jauh lagi, dia pun makan dulu. Tu tak jadi. Tak jadi. Dia mesti dia bawa mai tu solid, tak diganggu. Memang dia mati tu sebab kena buru lah, bukan sebab kena gigit dimakan oleh binatang buruan kita tu. Itu saya ringkasnya lah. Wallahu'alam. Masih Okey, sama. Tapi kalau tak mati lagi, sembelih. Contoh kalau tak sampai pada kita tu, masih lagi duk gedi-gedi kan. Kijang tu kan, kita tangkap, kita sembelih lah. Tapi kalau dah mati, boleh makan je, tak ada masalah. Okey, wallah. Sama-sama Tuan Haji Idris. Tuan Haji Idris, Kelang kan? Ya. Sebab saya lewat sikit dah buka. Tuan Haji dapat link daripada mana? Ya. Dapat link daripada mana? Lain. Tempat saya lain. Tak, link kelas kita ni. Saya link ikut saya punya link. Sahabat tu. Okey. Tahu. Azrin ni tu lah. Jadi tu sebab apa tu lagi saya ingat Dr. Masarah. Jadi saya tersebar sibuk dengan laporan tu. Masya-Allah. Nanti di masjid negeri. Okey. Yang atas sikit lah. Jadi sibuk sikit. Mungkin lepas ni saya nak belajar bahasa Arab Ustaz. Masya-Allah. Insya-Allah Haji, insya-Allah. Okey, syukran Tuan Haji. Yang lain ada tak puan? Yang lain? Ustaz. Ya, silakan. Yang kedua ada sedekah dan hadiah. Kedua itu adalah pemberian. Apa bezanya sedekah dan hadiah? Sebab Rasulullah kan hadiah dia makan, sedekah dia haram untuk dia. Okey, baik. Terima kasih atas soalan ya. Dalam bab pemberian ni, pemberian kita sebut pemberian al-i'ta', pemberian, iaitu memindahkan barang kita kepada orang lain. Ya. Contoh saya ada kitab ni. Kan saya bagi. Ni saya bagi kat kamu ni, ambil. Atas niat apa? Saya bagi ni atas niat sedekah. Itu sedekah lah. Tapi saya bagi ni atas niat wakaf. Wakaf lah. Maka kalau wakaf, ada hukum wakaf kan. Dia tak boleh sewenang-wenangnya. Wakaf kepada siapa? Saya wakaf kepada masjid. Jadi tuan, orang penerima, letak ni kat masjid. So, semua orang masjid boleh menjadi hak milik seluruh kaum muslimin yang datang kat masjid tu. Hadiah. Hadiah, pemberian yang niatnya mulia. Sedekah, pemberian yang niat dia mulia tapi dia punya level dia tu rendah sikit. Walaupun barang yang sama. Contoh barang yang sama ni saya sedekah kat awak ni. Jadi sedekah tu dia rendah sikit lah dia punya level dia tu. Walaupun barang yang sama. Barang yang sama. Ini saya bagi hadiah. Barang yang sama tapi dengan niat hadiah. Ataupun dengan maksud hadiah. Maka dia punya level tu lain. Walaupun benda yang sama. Macam kita bagi zakat ataupun duit kita 2.5% daripada nisab zakat kita kan. Kita keluarkan 2.5%. Contohlah kita keluar RM25. Ni RM25 ni zakat. Maknanya dah terangkatlah tanggungjawab zakat kita tu. Tapi sepatutnya tarikh tu kita bayar zakat, tapi dia kata ini RM25 ni bukan zakat, ini sedekah. Dia tak terangkat lagi tanggungjawab zakat tu. Ataupun ini hadiah, dia tak terangkat lagi tanggungjawab zakat. So RM25 ni hadiah, RM25 satu lagi ni ini zakat. Itu lain. Macam tu juga orang persoalkan, apa beza solat sunat 2 rakaat dengan solat subuh 2 rakaat? Apa beza dia?
Satu niat subuh, satu lagi niat sunat. Walhal sama je. Baca Fatihah, rukun dia juga. Sama je. Yang beza tu niat. Sebab itu membezakan kita punya perbuatan ialah niat. Sebab tu Nabi sebut apa dalam hadis? Innamal a'malu bin niat. Hanya sebenarnya amalan kita itu diperkirakan oleh Allah dengan niat. Benda yang sama, perbuatan yang sama, tak ada beza apa. Yang membezakan kita niat saja. Ada orang belajar, tapi tujuan dia belajar apa? Tujuan dia belajar untuk nanti kalau aku dapat ilmu ni aku nak bagi tahu kat orang aku. Itu niat dia. Lain tu. So lagi belajar untuk menuntut. Walau dia belajar duduk sama dalam kelas semua kan. Itu beza tu. Sebab itu Allah Taala innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok yang zahir tu, tapi Tuhan tengok yang batin tu. Jadi pemberian kita tu tengoklah apa yang kita niatkan. Sebab tu kita kena tanya balik lah. Ni apa pemberian ni? Zakat ke apa ni? Ni zakat. Zakat silakan. Kalau saya keturunan Nabi tak boleh ambil kalau bukan keturunan Nabi ambil lah. Bayar barang yang sama je. Barang yang sama. Tapi niat tu yang membezakan. Wallahu a'lamu bissawab. Moga menjawab lah. Okay, yang lain ada tak? Okay. Ada apa-apa nak dibincangkan ke? Okey, kalau tak ada apa, setakat ni dulu kita berhenti insya-Allah. Mohon maaf terkasar bahasa sebagainya. Moga-moga Allah SWT memberkati kita, merahmati kita, memberikan yang terbaik untuk kita insya-Allah. Insya-Allah. Okay, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.